Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar anak-anak murid cikgu pada hari ini? Cikgu harap kamu semua dalam keadaan sihat dan baik-baik saja. Pada hari ini, kita akan mulakan pembelajaran kita yang seterusnya iaitu bab 10 seni reka grafik tipografi. Pada minggu lepas, kita telah mempelajari tentang definisi tipografi, aplikasi tipografi, anatomi type, jenis type dan klasifikasi type. Cikgu harap kamu semua masih ingat lagi lah pembelajaran kita pada minggu lepas. Jadi, tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama melihat topik seterusnya yang cikgu akan ajarkan kepada murid-murid cikgu iaitu tipografi ekspresi. Apakah yang dikatakan dengan tipografi ekspresi ini, murid-murid? Kebiasaannya kita tahu ekspresi ini ialah sesuatu yang kita ingin menunjukkan perasaan kita ataupun kita mahu meluahkan perasaan. Jadi, dalam konteks tipografi ini, tipografi ekspresi ini memberikan penekanan secara visual dalam maksud tersurat terhadap maksud tersirat daripada sesuatu perkataan yang ingin disampaikan. Selain itu, ciri-ciri reka bentuk unik yang terdapat pada setiap type boleh digunakan sebagai asas kepada rekaan baharu dengan menggunakan daya imajinasi dan kreativiti kita. Jadi, betullah maksudnya ia nak meluahkan sesuatu dalam maksud tersurat ataupun tersirat di mana ia boleh menggunakan asas ini dengan daya imajinasi kita dan kreativiti kita untuk membuat sesuatu tipografi ekspresi itu sendiri. Jadi, mari kita lihat contoh tipografi ekspresi yang pertama iaitu onomatopia. Boleh sebut bersama-sama cikgu? Onomatopia. Jadi, itulah sebutan yang betul dan tepat bagi perkataan ini. Cikgu harap kamu semua tak salah untuk menyebut perkataan ini. Onomatopia merupakan pembentukan atau penggunaan kata-kata yang meniru bunyi semula jadi kepada aksi yang berkaitan. Sebagai contoh, OMG, wow, oh, yeah. Onomatopia sering digunakan di dalam komik. Onomatopia ini lebih kepada tulisan yang menggambarkan bunyi. Sebagai contoh, cikgu tunjukkan tadi. Ia wujud secara tidak langsung. Contoh seterusnya ialah konotasi type. Konotasi type ini sering digambarkan sebagai positif atau negatif yang berkaitan dengan hubungan emosi kita, sama ada menyenangkan ataupun tidak menyenangkan. Cuba anda bandingkan kedua-dua rekaan type yang cikgu tunjukkan ini. Kedua-dua ini mempunyai perkataan yang sama namun membawa maksud yang berbeza berdasarkan konotasi type. Cuba kita lihat pada ayat yang pertama ini. Ia nampak lebih romantik dan persepsi kita pun berbeza. Cuba kita lihat pula pada ayat yang kedua ini. Ia nampak lebih menyeramkan kerana terlihat percikan darah dan membuat emosi kita berasa lain. Cara penyampaian dia dah tak sama walaupun mempunyai ayat yang sama. Itulah yang dinamakan konotasi type, tulisan yang menggambarkan emosi kita. Seterusnya murid-murid, contoh tipografi yang kita akan pelajari pada hari ini ialah personifikasi type. Personifikasi type memberikan sifat yang terdapat pada manusia kepada sesuatu perkataan melalui metafora. Personifikasi type banyak digunakan oleh artis dalam karya seni visual bagi menyampaikan mesej dengan lebih menarik dan berkesan. Ini adalah contoh tulisan yang kamu boleh lihat. Tulisan yang pertama kelihatan seram kerana terdapat cairan seperti darah. Dan tulisan kedua kelihatan seperti melantun-lantun. Ini lebih kepada cara seseorang ataupun artis untuk menyampaikan mesej yang berkaitan dengan karya dia ataupun beliau. Contoh tipografi yang terakhir pada pembelajaran kita pada hari ini ialah figura type. Figura type ialah menghasilkan bentuk figura menggunakan reka bentuk type serta komposisi sejumlah muka type. Figura type menguji kemampuan kita untuk melihat bentuk rupa yang terdapat pada sesuatu rekaan type dari perspektif yang berbeza. Maksudnya di sini, jika kita lihat contoh yang cikgu tunjukkan di sebelah kiri cikgu,
Figuratype ini membentuk imej monyet daripada susunan perkataan, cantuman dan susunan tipografi yang berbeza dari segi saiz. Kita telah pun mempelajari beberapa jenis tipografi ekspresi iaitu onomatopia, konotasi type, personifikasi type dan juga figuratype. Cikgu harap kamu semua faham tentang pengajaran cikgu pada hari ini. Jadi, sudah tiba masanya untuk kita membuat aktiviti. Okey, aktiviti yang kita nak buat pada hari ini ialah berdasarkan tipografi ekspresi figura yang telah cikgu ajarkan sebentar tadi, tetapi cikgu nak ubah sikit supaya nampak kelainan. Aktiviti hari ini cikgu namakan karya tipografi ekspresi visual yang menggunakan unsur alam semula jadi dan juga buatan manusia. Jadi, selepas ini cikgu akan tunjukkan cara pembuatan dan penghasilan karya tipografi ekspresi visual tersebut. Ini merupakan alatan dan bahan yang akan digunakan untuk aktiviti selepas ini. Mari membuat aktiviti. Ini merupakan helaian-helaian yang telah cikgu koyakkan daripada majalah dan surat khabar terpakai. Proses pertama untuk menghasilkan aktiviti ini ialah kita harus membuat lukisan kasar. Lukisan cikgu di dalam video ini kelihatan pudar, jadi cikgu pekatkan garisan tersebut. Lukisan yang cikgu lukis ialah seekor rama-rama. Kemudian, kamu perlukan gunting dan cikgu ingin ingatkan kepada murid-murid supaya berhati-hati ketika menggunting dan kamu harus memilih tipografi yang bersesuaian dengan karya yang hendak dihasilkan. Sebagai contoh, cikgu memilih huruf kecil untuk dijadikan latar belakang karya. Sekarang, kamu perlukan gam untuk lekatkan tipografi yang telah diubah suai itu tadi. Seterusnya, kamu boleh memilih tipografi yang berlainan saiz. Sebagai contoh, tipografi tersebut lebih besar berbanding latar belakang untuk menghasilkan kepelbagaian. Kemudian, tampal di atasnya. Cikgu akan tunjukkan hasilnya setelah siap selepas ini. Inilah hasil karya yang telah cikgu siapkan. Selamat mencuba murid-murid. Baiklah murid-murid. Apabila kamu sudah selesai menyiapkan karya kamu, cikgu harap kamu boleh ambil gambar dan hantar terus kepada cikgu untuk cikgu memberi permarkahan terhadap hasil karya kamu. Semoga berjaya menghasilkan karya tipografi ekspresi visual yang cikgu tunjukkan tadi. Bye-bye.